Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Abdul Rani, labometrik 20BS02007 dan dari kelas 1A. Kali ini saya akan membentangkan tajuk najis. Apa itu najis dan jenis-jenis najis. Okey, baik. Apa itu najis? Najis dari segi bahasa ialah bermakna al-qadras, yang artinya adalah kotoran. Okey, baik. Dari segi istilah pula, secara istilah, najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang jenis-jenis najis. Okey. Jenis-jenis najis menurut kitab fiqh ada dua. Okey, yang pertama adalah najis ainiyah dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey, yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah setiap najis yang masih terlihat secara jelas bentuk dan bendanya. Okey. Serta najisnya masih memiliki sifat yang jelas, baik warnanya atau baunya, seperti kotoran, air kencing dan darah. Okey, seterusnya adalah bahagian-bahagian najis. Okey. Yang pertama adalah najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Najis mughalazah adalah najis yang berat. Najis yang terdiri daripada anjing dan babi serta benda-benda yang terjadi daripadanya. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis yang sederhana ataupun pertengahan. Najis mutawassithah ni adalah sesuatu yang keluar dari dubur, kubur manusia atau haiwan. Cecair yang memabukkan bangkai kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, serta susu, tulang dan bulu dari haiwan yang haram dimakan. Najis mutawassithah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang boleh dilihat. Misalnya kotoran manusia atau binatang. Okey, baik. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ni adalah najis yang tidak dapat dilihat, seperti air kencing yang mengering. Okey. Yang seterusnya, najis yang ketiga. Najis yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki berusia bawah 2 tahun yang tidak makan atau minum sesuatu yang lain selain dari susu ibunya. Okey, seterusnya, selain daripada 3 najis yang saya sebutkan tadi, terdapat satu jenis najis lagi yang belum disebut, iaitu najis maf'u', najis yang dimaafkan. Contoh najis ini adalah nanah atau darah yang sedikit atau air kotor yang memercik sedikit yang sulit untuk dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Fadli bin Muhammad Nizam, Rokimul Talib 20BS02030. Okey, hari ini saya menyambung percakapan pensyarian daripada Luqman yang bertajuk jenis-jenis hadis, jenis najis dan cara menyucikannya. Okey. Saya ingin menerangkan ada terdapat 3 najis yang semua kita tahu, yang Sayyidina Luqman memberitahu kita. Yang pertama, najis mutawassithah, najis sederhana. Yang kedua, najis muhaffafah, najis yang ringan. Dan yang terakhir, najis mughalazah, yang najis yang berat. Dan terdapat satu lagi najis maf'u', yang najis yang dikatakan najis yang dimaafkan. Okey. Yang pertama, saya ingin menerangkan cara menyucikan najis mughalazah. Najis mughalazah, okey, yang pertama, bersihkan bahagian yang terkena najis. Contoh, kalau dekat tangan,
dekat sini. Kita kena bersihkan bahagian ni dan basuh sebanyak 7 kali. Basuh banyak kali, 6 tu merupakan air mutlak dan yang terakhir merupakan air yang dicampur dengan tanah yang suci, dan tanah tu pun kena, air tu pun kena suci juga. Air mutlak air mutlak ada 7. Yang pertama air sungai, yang kedua merupakan air mata air, maafkan saya. Yang ketiga merupakan air perigi. Yang keempat merupakan air embun. Yang kelima merupakan air laut. Yang keenam merupakan air salji. Yang terakhir merupakan air laut. Okay. Seterusnya najis muhafafah, merupakan najis pada ringan, tak ada semua najis. Najis pada ringan dan merupakan cara yang paling senang sekali. Okey, najis muhafafah, cara bersihkan najis muhafafah. Yang pertama, basuh bahagian yang terkena najis dan lap. Kita basuh najis tu dan kita lap. Dan yang kedua, percikkan air di tempat yang terkena najis. Bila kita dah lap tu, kita percikkan air dekat tempat najis tu. Tak banyak sangat, sikit. Okey, terus yang last sekali, lap dengan kain bersih sehingga kering. Bila kita dah renjil semua, kita lap sampai kering. Senang. Baiklah, seterusnya merupakan cara untuk menyucikan bagi najis mutawasitah, merupakan najis yang sederhana. Yang kedua, okey, najis mutawasitah. Yang first, basuh dengan menggunakan air bersih hingga hilang warna, bau, rasa najis tersebut. Dan kita kena basuh sehingga 3 kali dengan air mutlak. Air mutlak ada 7 kan. So lepas kita dah hilangkan warna, bau dan rasa najis tu, kita basuh 3 kali pula dengan air mutlak. Okay. Dan terakhir ialah najis makfu. Najis makfu merupakan najis yang dimaafkan. Najis makfu ni kita jadikan dalam jenis dia macam darah ataupun nanah yang dalam sikit atau nanah sikit ataupun percikan air yang kotor-kotor yang kita tak boleh elak, tak boleh hindar. Itu najis makfu, najis yang dimaafkan. Okey. Cara membersihkan najis dengan betul ialah kita mestilah menjirus najis tu ataupun menggunakan air mutlak. Dan kita jangan guna air mutlak tu sikit sangat, dan kita jangan contoh kalau baju tu terkena najis, kita jangan masuk celup macam kita buat ikan, kita celup keluar. Kita kena pakai sekali, jirus sekali je kalau banyak najis ni. Penutup yang boleh diambil daripada tajuk ini ialah kita sebagai umat Islam, kita sebagaimana kita tahu umat Islam ni amat menitikkan berat agama kebersihan ini, kerana kebersihan ini merupakan separuh dari iman kita dan dia memberi kesan yang baik terhadap kesihatan badan seseorang. Dia dapat menghindari diri dari sebarang penyakit dan dengan kebersihan ini kita dapat melakukan amalan dengan lebih tenang, lebih mudah dan lebih selesa. Kerana kalau kita tidak mengetahui cara-cara untuk menyucikan najis, contoh kalau kita terpegang anjing dan tidak tahu untuk mencucikannya, kita mencuci je, basuh tangan macam tu je basuh. Kita solat, kita tak tahu solat kita diterima atau tak, sebab memang tak diterima. Selain itu, dengan kebersihan ini kita akan disekali oleh Allah, Rasul serta masyarakat sekeliling. Kerana orang pembersih merupakan orang yang mudah untuk memiliki kawan, kerana ramai orang menyukai kawan yang pembersih. Kita dekat asrama ni, kita dekat hostel, mesti ramai orang suka yang pembersih. Sekali saya, maafkan saya kalau ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.